Okey, cuma Bro Syah, sekarang ni saya nak beralih pula. Kadang-kadang orang Islam pula, diorang ada pelbagai alasan bila nak buat dakwah. Okey, antaranya ada orang dia akan kata, tengok dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun firman, lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Dan kenapa nak kena buat dakwah? Lantak pilah, dia punya pasal, dia punya agama, dia punya pasal. Saya punya agama, saya punya pasal lah. So apa pandangan Bro Syah? Okey, jawapan saya begini. Bila kita nak ambil ayat Al-Quran, kita ambil penuh. Yang disebutkan tadi itu daripada surah Al-Kafirun, surah nombor 109, ayat nombor 6. Tapi baca daripada ayat nombor 1. Ayat nombor 1 sebut apa? Kul ya ayyuhallazina kafirun. Okey? Kul ya ayyuhal kafirun. Artinya lah, katakan kepada orang-orang yang bila kita dah kafir, kafir ni bukan merujuk pada orang non-Muslim biasa tau. Kalau kita tengok konteks ayat tadi, kafirun tadi tu merujuk pada kita dah sampaikan pada dia, ajak dia untuk menyembah Tuhan. Dia tak nak, baru kita kata kamu dengan kepercayaan kamu, kami dengan kepercayaan kami. Tapi dakwah tetap berjalan. Tapi bila kita kata dakwah, dalam dakwah tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur penipuan. Boleh faham ke? Bila kita sebut dakwah, nak cerita pasal Islam, tak boleh menipu dan tak boleh paksa orang. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 256, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab yang hak tak sama dengan batil, yang benar tak sama dengan apa yang salah. So jangan paksa orang. Are we good? Clear? Okey. Okey, antara alasan lain, Bro Syah, kadang-kadang orang Islam dia tak mau buat dakwah sebab dia rasa dia tak pandai lah. Saya tak tahu macam mana nak buat dakwah ni. Nak cakap dengan non-Muslim ni, ini sensitif ni, lutut semua berkoyang dan sebagainya. So apa pandangan Bro Syah tentang orang yang bagi alasan sedemikian? Okey, yang pertama sekali, kalau kita kata kita tak nak berdakwah sebab kita tak pandai, jawapan saya ialah, saya bagi beberapa. Jawapan yang pertama saya nak bagi, kalau nak tunggu pandai baru nak berdakwah, sampai mati pun takkan pandai. Saya bagi analogi, contoh. Kalau seseorang itu kata, saya nak tunggu sampai saya pandai berenang baru saya nak masuk dalam air. Selagi aku tak pandai berenang, aku tak nak masuk dalam air. Sampai mati pun dia takkan pandai berenang. Untuk pandai berenang, kena masuk air. Dan kita akan tenggelam timbul. Terminum air itu perkara biasa. Tapi lama-lama kita pandai berenang. Berdakwah pun sama. Dan yang kedua, kita ambil hadis Nabi. Apa yang Nabi cakap? Dalam Sahih Bukhari, jilid nombor 4, bab 56, hadis nombor 667. Kalau Nabi SAW, balughu ani walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sebagai orang Islam, tahu tak satu ayat? Tahu. Kita tahu banyak ayat kan? Tahu Fatihah tak? Dah 7 ayat dah. Tahu syahadah? Dah 2 ayat. Tahu tak suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad? Dah 4 ayat. Tapi Nabi kata walaupun tahu satu ayat, sampaikan. So jangan bagi alasan tidak berdakwah. Clear kan? Tapi do your best, insya-Allah. Okey, sekarang Bro Syah, bila orang yang berdakwah kan, orang yang berdakwah ni dia pula ada cabaran. Tengok, dekat Malaysia, kalau kita lihat senario dekat Malaysia, hampir semua orang yang buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam ni, semua kena fitnah. Termasuk Bro Syah, termasuk Fidas Wong, termasuk Zamri Vinod, termasuk Zakir Naik, siapa lagi? Semua ni kena. Dan semua orang ni, mereka semua dituduh sebagai telah menghina agama lain. So apa pandangan Bro Syah? Okey, tuduhan saya tak nak jawab bagi pihak orang lain. Saya akan jawab bagi pihak diri sendiri. Clear? Okey. Bila orang menuduh tentang saya pun pernah dituduh. Tapi bila orang tuduh saya, apa sikap kita sepatutnya? Meneliti satu persatu tuduhan-tuduhan tadi. Sebab boleh jadi kita salah tau. Boleh jadi kita silap. Dan kalau kita salah atau silap, be gentleman, mengaku salah. Tapi kalau benda tu kita tak salah, tapi tuduhan dia salah, pun saya akan fikir
apa yang telah saya cakap menyebabkan dia salah faham. So di masa depan saya nak memperbaiki penyampaian saya lebih baik lagi supaya tidak menimbulkan salah faham tadi. Are we good? Dan orang yang memfitnah atau menuduh, seboleh-bolehnya saya akan cuba cari jalan berjumpa dengan mereka. Dan beberapa orang yang menuduh saya, bila saya berjumpa, sama ada face to face ataupun over the call, Tak ada masalah. dan kita bincang, bila dia faham apa kita sebut, tak ada masalah. So pendek kata, bila-bila berlaku perselisihan, siasatlah terlebih dahulu. Jangan kita nak bergaduh. Cuba cari penyelesaian. Namun begitu, ada juga pihak-pihak yang mahu bertenggek. Saya nak sebut tenggek di sini. Bertenggek di atas air keruh. Boleh faham ke? So jangan kita bagi ruang kepada siapa-siapa pun untuk melaga-lagakan antara kita rakyat Malaysia. Hidup dalam keadaan harmoni sangat-sangat penting. So saya harap itu menjawab soalan secara ringkas saja. Okey, Bro Shah, kita ada soalan sekarang. Kenapa di Malaysia agama Islam tidak dibenarkan untuk dikritik? Okey. Saya biasa masuk ke dalam gereja cerita tentang Islam. Biasa masuk kuil Hindu cerita tentang Islam. Biasa masuk ke Gurdwara cerita tentang Islam. Biasa masuk ke tokong Buddha Wihara cerita tentang Islam. Dan bila masuk Q&A, katakanlah saya pergi gereja, padri yang jadi moderator, waktu Q&A padri akan cakap, tanya waktu soal jawab, tanya soalan untuk memahami saja dan tolong jaga soalan. Jangan tanya soalan-soalan yang menyinggung perasaan. Bila saya pergi ke depan, saya akan tukar. Saya akan cakap sekarang sesi soal jawab. Boleh tak saya minta tolong sikit? Boleh tak kita ikut satu je peraturan? Dan peraturannya ialah waktu soal jawab ini tak ada censorship. No censor. Ask whatever you want. Kalau anda rasa Islam tak betul, cakap Islam tak betul. Kenapa tak betul? Kalau anda rasa nak kritik Islam, kritik Islam. Boleh faham ke? You can ask anything at all. Apa saja soalan bermain dalam fikiran anda, dalam hati anda, tanya saja. Sebab kalau anda tak boleh tanya soalan yang bermain dalam hati anda, ini perbincangan yang tak ada makna sebenarnya. Sebab ia tidak menyelesaikan masalah. Kalau saya tahu jawapan, saya bagi jawapan. Kalau tak tahu, saya cakap tak tahu. Itu je. Are we good? Sebab agama Islam bukan agama yang tidak boleh dikritik. Criticize. Because when you want to search for the truth, you must be given the opportunity to ask questions. Any questions that is in your mind, feel free to ask. Boleh faham ke? Clear ke? Okey, so kalau orang kata agama Islam tak boleh dikritik, ini tidak benar. Dan setahu saya lah, di Malaysia, konteks kita Malaysia, banyak program-program tentang agama Islam yang diadakan secara terbuka dengan kehadiran orang bukan Islam, dan mereka boleh tanya apa-apa soalan pun, termasuklah malam ini. Clear? Silakan. Okey, baik. Kita ada soalan lain, Bro Shah. Kenapa orang Melayu tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid? Okey. 2 minit. Soalan yang baik. Kenapa orang Melayu dia tak bagi orang bukan Islam masuk masjid? Saya tak nafikan ada segelintir orang Islam yang buat begitu. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Orang bukan Islam boleh masuk masjid. Cumanya bila kita masuk masjid adalah adab-adab dia dan tertakluk kepada pengurusan masjid tadi. Sebab kalau saya masuk kuil pun ada adab-adab dia kalau pergi ke kuil. Clear ke? Okey. So sebenarnya non-Muslim boleh masuk masjid. Dan ada banyak masjid di Malaysia
Yang sekarang ni memang terbuka. Welcome non-Muslim. Welcome. Ada banyak masjid. Malah ada sebagian masjid-masjid, dia dah ada tim pemandu pelancong masjid. Most tour guide. Okay, so non-Muslim yang datang, you akan dapat satu tour pelancongan secara percuma dalam masjid tadi. Are we good? So orang bukan Islam boleh masuk masjid, tetapi kita ikut adab-adab dia dan akan diberitahu oleh pengurusan masjid. Bila saya pergi ke kuil, saya pergi ke gurdwara pun sama. Tahu kan gurdwara? Itu adalah tempat sembahyang orang Sikh. Kalau kita masuk gurdwara, kena tutup kepala. So kita kena tutup kepala, tak ada masalah. Ambil kain, kita tutup kepala, tak ada masalah. Kita ikut adab-adab dia. Okey, silakan. Allah